Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam kelas sirah tahun 5. Okay, kita akan teruskan pembelajaran kita yang terdahulu. Kita sambung pada tajuk subtajuk yang baru, hikmah di sebalik peristiwa hijrah. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini, di akhir pembelajaran murid dapat menyenaraikan hikmah-hikmah di sebalik peristiwa hijrah. Okey, ada anak boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam, buku teks Pendidikan Islam tahun 5, pada muka surat 135, di sebelah kiri yang ada memanjang dari atas ke bawah tu. Okey. Seterusnya, aktiviti murid pada hari ini, murid mendengar dan melihat video keterangan guru yang kamu lihat sekarang ni. Murid membuat latihan berdasarkan keterangan guru. Nanti lepas di akhir pembelajaran nanti, kamu dikehendaki membuat latihan. Okey. Hikmah di sebalik peristiwa hijrah. Kita masuk pada tajuk kita. Okey, yang pertama, agama Islam semakin berkembang di Mekah. Ramai yang memeluk Islam. Okey, yang kedua, masyarakat Mekah musyrikin Mekah menggunakan kekerasan untuk menghalang dakwah Islam. Jadi orang-orang kafir bila mereka tengok Islam semakin berkembang, akhirnya mereka menggunakan kekerasan, macam-macam cara untuk menghalang dakwah Islam tu daripada terus berkembang. Okey, seterusnya, yang ketiga, umat Islam mendapat ancaman dan seksaan. Okey, ada yang dibunuh, dipulau, dicaci dan difitnah. Jadi ramai pada waktu itu umat Islam mendapat seksaan dan ancaman. Antaranya kita boleh semak balik kisah keluarga Yasir, di mana ibunya Sumayyah dan bapanya Ammar dibunuh oleh kaum musyrikin Quraisy, kaum musyrikin Mekah. Bagaimana bila bin Rabah diseksa oleh tuannya, diletakkan di tengah padang pasir, diletakkan batu di atas dadanya. Bagaimana juga Zubair bin Al-Awam diseksa oleh pakciknya sendiri akibat mereka memeluk Islam. Dan ramai lagi kisah Zinnirah dipukul oleh majikannya, oleh tuannya sampai buta. Banyak lagi kisah-kisah yang menyedihkan, menyayat hati, tapi mereka tetap teguh beriman kepada Allah. Okey, seterusnya, di atas keperitan yang dialami, Allah membenarkan umat Islam berhijrah ke Madinah. Ini di atas keperitan yang dialami, maka Allah membenarkan umat Islam untuk berhijrah ke Madinah. Okey. Seterusnya, pelawaan penduduk Madinah merupakan salah satu faktor Nabi Muhammad memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Okey, yang kemarin kita tengok, faktor yang paling utama, Allah membenarkan atau Allah memerintahkan agar Nabi Muhammad dan orang Islam untuk berhijrah ke Madinah. Di samping itu juga, antara faktor yang lain, pelawaan ataupun undangan dari penduduk Madinah itu sendiri. Sebab sebelum ni kamu belajar pada tahun 4, kamu dah belajar tentang peristiwa perjanjian Aqabah atau Bai'atul Aqabah, di mana orang-orang Yathrib, iaitu Yathrib ni nama Madinah sebelum kedatangan Rasulullah ke sana. Nama asalnya Yathrib. Jadi orang-orang Yathrib ni datang ke Mekah, berjumpa Nabi di Aqabah. Akhirnya mereka menyatakan taat setia, di mana mereka telah memeluk Islam. Mereka menyatakan taat setia dan mereka menjemput Nabi untuk datang ke Madinah. Jadi sebab itulah Nabi memilih Madinah sebagai tempat untuk berhijrah. Di samping juga di situ adanya orang-orang Yahudi yang di mana Nabi menganggap mereka boleh hidup di samping orang Islam sebab mereka beriman dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Berbeza dengan orang-orang Mekah yang majoritinya pada waktu itu adalah kaum penyembah berhala. Mereka ni tak ada agama. Okey. Dan yang akhir sekali, para sahabat berhijrah ke Madinah secara berperingkat dan rahsia. Ini para sahabat, mereka berhijrah secara berperingkat. Jadi mereka tidak bertolak ramai-ramai. Mereka pergi sedikit demi sedikit dan secara rahsia, agar perjalanan mereka ini tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy. Tapi ada pun juga beberapa sahabat yang pergi secara terang-terangan. Misalnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bagaimana dia pergi tawaf naik kuda, dia pergi tawaf di
kawasan Kaabah tu, dan dia buka sarung, dia buka pedang daripada sarungnya. Dia kata, aku ingin berhijrah ke Madinah mengikut umat Islam dan Nabi Muhammad. Dia kata siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, ataupun isterinya menjadi janda, ataupun bapanya kehilangan seorang anak, maka tunggulah aku di hujung jalan. Maksudnya jalan untuk keluar kepada kota Mekah tu. Maksudnya dia kata siapa yang halang dia, dia akan bunuh. Jadi terus Umar meneruskan perjalanan. Tapi akibat berancaman Umar beri itu, tak ada seorang pun orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy berani menghalang Umar bin Khattab. Dan yang terakhir sekali berhijrah, boleh dikatakan antara yang terakhir yang berhijrah adalah Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah umat Islam ramai yang sudah pergi, barulah Nabi antara yang terakhir yang bertolak. Nabi pergi kemudian pada waktu malam. Itu kalau peristiwa hijrah tu nanti kita akan tengok lepas ni peristiwa hijrah, bagaimana perjalanan Nabi Muhammad dan dugaan-dugaan yang Nabi Muhammad hadapi untuk sampai ke Madinah. Okey, tamat sesi pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, tugasan yang murid perlu pada hari ini yang kamu perlu lakukan. Okey, kamu tak perlu salin nota. Kamu hanya perlu salin semula soalan yang diberi di bawah dan jawab dalam buku tulis. Buku tulis sirah tu macam biasa, dari belakang tulis tarikh, hari, salin soalan ni, kemudian jawab soalan ni. Okey, yang soalan yang pertama, tuliskan pengertian hijrah. Ini kita dah belajar pada sebelum ni, pelajaran sebelum ni. Apa maksud hijrah dari segi bahasa, dari segi istilah. Okey. Yang kedua, senaraikan 3 faktor terjadinya peristiwa hijrah. Tadi dah terang kan. Faktor yang pertama tadi apa? Faktor pertama yang semalam, pelajaran semalam disebutkan atas perintah dari Allah Ta'ala. Perintah daripada Allah untuk berhijrah ke Madinah, ataupun Allah mengizinkan Nabi dan umat Islam untuk berhijrah ke Madinah. Faktor yang tadi kita tengok ada lagi 2. Faktornya faktor siksaan yang diterima oleh orang-orang Islam. Siksaan dan ancaman yang semakin hebat diterima oleh orang Islam. Antara lain faktor yang lain, faktor yang lain tadi itu pelawaan ataupun jemputan daripada orang-orang Madinah. Itu nanti kamu buatlah. Ni Ustaz kira bagi jawapan sebenarnya. Nanti kamu buat, dah siap, kamu ambil gambar, hantar pada Ustaz untuk menunjukkan bukti bahawa kamu telah siap kerja yang diberi. Sama ada WhatsApp ke Telegram, tak kisah, boleh hantar. Nanti buku tulis kamu nanti Ustaz akan semak apabila buka sekolah nanti, insya-Allah. Okey, sekian, terima kasih. Tamatlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebarang pertanyaan macam biasa boleh hubungi Ustaz melalui email, ataupun nombor telefon ni, WhatsApp ataupun Telegram, dan media-media sosial yang Ustaz ada ni. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.